Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una. Wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Perkongsian kali ini adalah berkaitan dengan ilmu mantik di bahagian tasdiqat yang merupakan siri yang ketiga. Bahagian kedua masih lagi berkisar tentang qadiyah syartiyah. Untuk perkongsian kali ini fokusnya ialah qadiyah syartiyah munfasilah. Ada tiga perkara ataupun tiga isi penting yang akan dibahaskan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian qadiyah syartiyah munfasilah, juzuknya serta contoh. Yang kedua, pembahagian qadiyah syartiyah munfasilah dari aspek inat ataupun pertentangan, perlawanannya, dan juga dari aspek kuantitinya. Apa pembahagian daripada dua perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab kenapa dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah. Itulah tiga isi penting yang akan dihuraikan dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan pembahasan berkaitan dengan qadiyah syartiyah munfasilah. Seperti mana kita ketahui, qadiyah syartiyah terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dinamakan qadiyah syartiyah muttasilah. Itu kita dah kongsikan di dalam pertemuan ataupun perkongsian yang sebelum ini. Dan pembahagian yang kedua ialah qadiyah syartiyah munfasilah yang merupakan fokus pembahasan kita kali ini. Isi yang pertama dalam pembahasan ini ialah berkaitan dengan ta'rif ataupun pengertian. Definisi dia apa? Hiya allati hukima fiha bitanafi baina tarfaiha. Pendek sahaja. Iaitu qadiyah yang terdapat dalamnya penafian. Bitanafi. Tanafi ainat. Dinamakan sebagai ainat juga, ya. Berlawanan di antara dua juzuknya. Apakah juzuknya? Muqaddam dan juga tali. Tarfaiha ni dia sama ataupun muradif bagi perkataan juz'aiha, iaitu muqaddam dan juga tali. Ini bermaksud qadiyah syartiyah munfasilah ini di antara muqaddam dan talinya adalah sesuatu perkataan yang tidak boleh dikumpulkan sekali, ya. Bukanlah tasahub, bukan seiring. Dia tak boleh digabungkan, ya. Itu nama dia tanafi ataupun ainat. Isi yang kedua yang perlu kita ketahui ialah ajza'uha. Apakah juzuk qadiyah syartiyah munfasilah? Juzuk dia sama seperti mana qadiyah muttasilah juga, cuma dari sudut huraian ataupun definisinya berbeza, ya. Oleh sebab itu dalam peperiksaan penting kita ketahui apakah syartiyah tersebut isunya apa, munfasilah ke ataupun muttasilah. Kalau munfasilah, yang dikatakan muqaddam itu ialah huwallazi zukira awalan ataupun ma zukira awalan, iaitu sesuatu yang disebut dahulu. Itu nama dia muqaddam, ya. Berbeza dengan qadiyah muttasilah. Dalam pembahasan yang lepas, muqaddam ialah pada susunannya ataupun pada kewujudannya dahulu. Ma ratbu awal. Kalau munfasilah pula, allazi zukira awalan, yang disebut dahulu. Itu nama dia muqaddam. Manakala tali ialah allazi ataupun ma zukira sanian, yang disebut kedua, ya. Itu dinamakan tali. Maksudnya dalam qadiyah syartiyah munfasilah ini mudah. Nak kenal pasti muqaddam dan talinya,
Mana-mana perkataan yang duduk dahulu, disebut dahulu, itu nama dia muqaddam. Manakala yang berada pada kedudukan yang kedua, itu nama dia tali. Kerana apa? La tartiba ratbi baina tarfaiha illa fi zikr. Kerana tidak ada susunan dari sudut, susunan dia tu. Dari sudut kewujudan dia tak ada mana-mana yang dahulu, melainkan susunannya hanyalah dari aspek sebutan. Apa contoh dia? Contohnya ialah daiman imma ayakuna jismu sakinan au mutaharrik. Tengok perkataan sakinan berwarna ungu ialah muqaddam, mutaharrik tali warna biru. Kita andaikan, kita ubah ayat ini, kedudukan perkataan mutaharrik kita letak di awal, manakala sakin diletak di yang kedua, tetap mana-mana perkataan yang berada di awal itulah dinamakan muqaddam. Sebab dia tidak menjejaskan apa-apa maksud ataupun makna penyataan tersebut. Berbeza dengan muttasilah. Muttasilah sekiranya kita ubah kedudukan muqaddam, dia akan terjejas. Sekiranya kita andaikan, kita kata bahawa yang disebut dahulu itu adalah muqaddam, kita aplikasikan pada muttasilah, maka itu akan menjejaskan maknanya. Sebab dalam syarat muttasilah, dia dikira dari sudut susunan, mana wujud dahulu. Itu dinamakan muqaddam. Yang kedua itu, yang kewujudannya berikutan daripada muqaddam itu dinamakan tali. Itu beza dia. Maka pada syartiyah munfasilah ni lebih mudah. Mana-mana perkataan yang disebut dahulu, itu nama dia muqaddam. Manakala tali adalah yang kedua pada sebutannya. Isi seterusnya dalam pembahasan ini ialah berkaitan dengan pembahagian. Isi yang keempat, pembahagian qadiyah syartiyah munfasilah dari aspek at-tanafi baina tarfaih. Dari aspek apa? Dari aspek perkataan yang digunakan dalam muqaddam dan juga tali. Sama ada boleh bersama ataupun tidak, tanafi tu. Dari sudut perlawanan dia tu. Jadi ada berapa bahagian? Ada 3. Peringkat awal ni secara umum kena hafal 3 ni dulu. Mani'atul jam'i, tak boleh berkumpul. Mani'atul khulu, tak boleh tiada, tak boleh ditiadakan kedua-dua perkataan tu. Ataupun mani'atul jam'i wal khulu, tak boleh berkumpul dan tak boleh tiada. Yang ketiga ni, inilah al-haqiqiyah. Yang dikatakan qadiyah syartiyah munfasilah yang sebenar, yang bentuk dia macam ni. Okey, kita pergi pembahasan satu persatu pada setiap pembahagian ini. Yang pertama, mani'atul jam'i. Apa yang dikatakan mani'atul jam'i? Ta'rif dia ialah ma hukima fiha bitanafi baina tarfaiha sidqan. Iaitu sesuatu qadiyah yang terdapat dalamnya penafian di antara muqaddam dan tali, maknanya ada perlawanan. Dari aspek sidqan. Apa maksud sidqan ini? Ialah la yajtami'an, tak boleh berkumpul, wa qad yartafi'an, dan kadang-kadang boleh tiada kedua-dua perkataan tersebut. Apa contoh dia? Imma ayyakuna hadza syai' in'aban au burtuqalan. Sesuatu ini sama ada inab, anggur, ataupun burtuqal. Perkataan inab dan juga burtuqal ni, dia la yajtami'an. Dia tak boleh berkumpul dalam suatu perkara. Mustahil lah, kan? Mustahil berkumpul dalam satu perkara. Pada waktunya sama dia inab, pada waktunya sama juga dia burtuqal. Maka mustahil. Oleh sebab tu nama dia mani'atul jam'i. Tetapi kedua-dua perkataan yang digunakan dalam muqaddam dan tali itu waqad yartafi'an, boleh
boleh tiada kedua-duanya, ya. Contohnya buah apple. Buah apple bukannya inab, bukan juga burtukal. Maka perkataan inab dan burtukal tiada dalam suatu perkara. Itu nama dia mani'atul jam'i. Yang kedua, mani'atul khulu. Tak boleh tiada. Apa takrif dia? Ma hukima fiha bitanafi baina tarfaiha kizban. Di sini saja pertukaran. Jadi kena hati-hatilah, ya. Mani'atul khulu maksudnya, yang dikatakan kizban ni maksudnya la yartafi'an wa qad yajtami'an. Iaitu kedua-duanya tu tak boleh tiada. Perkataan yang menjadi muqaddam dan tali itu tak boleh tiada. Dan kadang-kadang boleh berkumpul pada satu perkara. Apa contohnya? Imma ayakuna hadza syai'. Hadza syai' ni mana? Satu perkara ni sama ada ghairul inab atau ghairul burtukal. Boleh berkumpul. Apa contohnya? Contohnya hadza syai' itu ialah apple. Contohnya kita kata, hadza syai' itu apple. Maka apple kita boleh panggil dia ghairul inab. Pada waktu yang sama juga kita boleh panggil apple tadi ghairul burtukal. Maka berkumpullah tu. Perkataan ghairul inab, ghairul burtukal berkumpul pada satu perkara iaitu apple. Jadi boleh berkumpul. Tapi kedua-duanya tak boleh yartafi'an. Kalau kedua-duanya yartafi'an, kalau kedua-duanya tak ada, jadi mustahil. Jadi mustahil. Ghairul inab. Bukan ghairul inab. Bila bukan ghairul inab, jadi inab lah. Kalau kita ghairul burtukal, dia punya nakid dia ialah burtukal. Jadi inab dan burtukal dia kembali macam tadi juga. Dia tak boleh berkumpul dalam satu perkara. Dia tak boleh tak ada. Mesti ada. Mesti ada. Dia boleh berkumpul dalam satu perkara dan tak boleh tiada dalam satu perkara. Itu bagi mani'atul khulu. Kena berfikir sikit. Kemudian yang terakhir ni agak mudah. Mani'atul jam'i wal khulu dinamakan sebagai juga haqiqiyah. Iaitu takrif dia ma hukima fiha bil inad. Inad ni tanafi lah. Bil inad baina tarfaiha sidqan wa kizban. Iaitu la yajtami'an wa la yartafi'an. Tak boleh berkumpul dua perkataan muqaddam dan tali tadi, dan kedua-duanya juga tak boleh tiada. Mesti ada salah satu. Apa contohnya? Imma ayakuna jismu sakinan au mutaharrik. Perkataan sakinan au mutaharrik ni ialah dua perkataan yang inad. Inad makna berlawanan, tanafi. Perkataan ni yang pertama dia tak boleh berkumpul dalam satu perkara. Contohnya di sini jismu. Sesuatu tubuh tu kita kata dia pegun, diam ataupun bergerak. Tak bolehlah berlaku, mustahil. Begitu juga tubuh tu, sesuatu tubuh tu dia tak ada tak sakin, tak mutaharrik, juga mustahil. Mesti ada salah satu, mesti ada salah satu. Jadi mani'atul jam'i wal khulu ni secara mudahnya iaitu perkataan-perkataan yang berlawanan, inad tadi, dan tidak ada pilihan yang lain dah. Contoh apa? Hidup dan mati. Hidup dan mati itu tak ada pilihan lain dah. Maka sesuatu tu dia tak boleh berkumpul kedua-dua keadaan hidup dan mati pada satu tempat tu, ataupun dua-dua tu tak ada. Mustahil. Mesti ada salah satu. Itu nama dia mani'atul jam'i wal khulu. Apa lagi? Lelaki dan perempuan. Mesti lelaki dan perempuan. Khunsa pun mesti ditentukan sama lelaki ataupun perempuan. Syurga dan neraka. Itu. Maknanya itu dinamakan mani'atul jam'i wal khulu. Dan jenis inilah yang haqiqiyah, yang sebenar bagi qadiyah syartiyah munfasilah. Terpisah betul. Infisalnya infisal yang betul-betul haqiqiyah. Terpisah betul. Itu oleh sebab tu nama dia haqiqiyah.
Ini gambaran seperti mana kita bahaskan sebentar tadi secara visualnya begini maknanya perkataan ainab wal bertuqal ni dia tak boleh berkumpul. Itu nama dia manatul jam'i. Yang kedua, dia boleh berkumpul. Perkataan ghairul ainab dan ghair bertuqal boleh berkumpul dalam satu perkara. Contohnya buah durian. Buah durian tu dia dipanggil ghairul ainab, waktu yang sama juga dia dipanggil ghairul bertuqal. Dan yang ketiga, iaitu yang tak boleh berkumpul dalam satu perkara dan juga tidak boleh ada dalam satu perkara. Contohnya mati dan hidup. Mati dan hidup tak boleh wujud dua-dua sekali dalam satu perkara ataupun dua-dua tak ada. Itu juga tak boleh. Oleh sebab tu nama dia mani'atul jam'i wal khulu. Itulah tiga pembahagian penting dalam pembahasan qadiyah syartiyah munfasilah. Seterusnya pembahagian qadiyah syartiyah munfasilah dari aspek sur. Dari aspek sur dia. Kata yang menunjukkan kuantiti. Apa pembahagian dia. Ada 8 semua. Dia asalnya ada 4 saja kulliyah, juz'iyah, muhmalah dan makhsusah ataupun sakhsiyah. Jadi setiap satu tu terbahagi kepada 2 pula, mujibah dengan salibah. Oleh sebab tu jadi 8 semua pembahagian dari aspek sur. Bab sur ni kita akan bahaskan dalam perkongsiannya khusus nanti insya-Allah. Okey, kita pergi yang pertama dahulu. Kulliyah mujibah ataupun mujabah. Dia punya sur dia ialah daiman, imma ayakuna jismu sakinan au mutaharrik. Kenapa dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah? Ada adatul infisal. Imma au ni semua adatul infisal yang menunjukkan terpisah. Tidak ada kaitan. Itu nama dia munfasilah. Kemudian kenapa nama dia mujibah? Sebab tidak ada huruf nafi. Kemudian macam mana kita tahu dia adalah kulliyah? Sebab ada perkataan daiman. Sentiasalah. Sentiasa. Berterusan. Itu maknanya dalam keadaan sepanjang masa. Itu nama dia kulliyah. Keseluruhan. Keseluruhan masa. Oleh sebab itu nama dia kulliyah. Macam mana kita tahu? Melalui sur dia iaitu daiman. Kemudian nama yang kedua ialah pembahagiannya ialah kulliyah salibah. Masih lagi dalam kategori kulliyah. Cuma yang pertama mujibah, yang kedua salibah. Berbentuk penafian. Apa sur yang digunakan ialah laisal batata. Tidaklah pasti. Imma ayyakuna hadza syai'u abyad au aswad. Bila kita lihat perkataan laisal batata saja, kita tahu dia adalah qadiyah syartiyah. Sebab qadiyah hamliyah tidak ada sur yang menggunakan laisal batata. Maknanya di sini penafian dia adalah keseluruhan. Laisal keseluruhan tidak pasti Kemudian yang kedua ialah juz'iyah. Dalam kategori juz'iyah ada 2 juga, mujibah dan juga salibah. Apa contoh bagi juz'iyah mujibah? Qad yakun. Ambil perhatian, qad yakun ni adalah sur yang menentukan dia adalah juz'iyah. Kemudian tidak ada huruf nafi, maka dia dinamakan mujibah. Kadang-kadang qad apabila masuk pada fi'il mudhari' dia bermakna kadang-kadang Bila kadang-kadang maksudnya bukan keseluruhan waktulah. Haza insan au farsan. Manakala juz'iyah salibah pula, tengok ada perkataan la ni. Bukanlah ada perkataan la tu menunjukkan dia adalah salibah. Sama juga. Kemudian muhmalah mujibah. Muhmalah ni kita nak kenal dia ialah tidak terdapat dalam sesuatu ayat tersebut dia punya sur. Tidak ada sur. Maka itu nama dia muhmalah. Iaitu diabaikan. Daripada perkataan ihmal. Diabaikan diabaikan dia punya sur dia. Maka dia dinamakan muhmalah. Kemudian kenapa nama dia mujibah? Kerana tidak ada sebarang penafian di sini. Imma ayyakuna hadza sya'iran au katiban. Sama ada perkara ini
seseorang ini penyair ataupun penulis. Dia tak cerita pun sepanjang masa ke ataupun sebahagian masa. Itu nama dia muhmalah. Manakala muhmalah salibah pula, sama juga dia punya konsep dia, tetapi ada huruf nafi, ya. Laisa imma ayyakuna hadza sya'iran au adiban. Ada perkataan laisa itu salibah. Kemudian kategori yang seterusnya ialah sakhsiyah ataupun makhsusah, ya. Sakhsiyah ataupun dinamakan juga sebagai makhsusah. Ada dua juga, mujibah dan juga salibah. Macam mana kita nak tahu dia adalah sakhsiyah ataupun makhsusah? Kalau dalam hamliyah, cara penentuannya ialah sekiranya maudhu'nya adalah syakhsun muayyan, ya, individu tertentu ataupun tertentu. Itu dalam hamliyah. Tapi kita sekarang dalam syartiyah. Syartiyah ni dia lebih, cara nak menentukan makhsusah itu ialah masa, ya. Sekiranya ayat itu berkaitan dengan masa ataupun keadaan tertentu, maka itulah dinamakan makhsusah. Iaitu imma ayakuna Muhammad al-an. Tengok ada perkataan al-an, itu makhsusah. Kemudian tiada urut nafi, maka nama dia mujibah. Kemudian salibah. Kenapa dinamakan salibah? Sebab ada huruf nafi, laisa, kemudian sakhsiyah sebab ada al-an tu. Mudah saja, ya. Jadi dalam peperiksaan, di antara soalan yang akan diajukan ialah menentukan jenis qadiyah. Dia senaraikan qadiyah, dia suruh tentukan jenis qadiyah, ataupun mendatangkan contoh bagi setiap kategori yang ada ini, ya. Jadi hafaz kurang-kurangnya satu contoh yang mewakili setiap bahagian tersebut, ya. Isi yang terakhir, ya, dalam perkongsian kali ini ialah berkaitan dengan penamaan qadiyah syartiyah munfasilah. Kenapa dinamakan sedemikian, ya? Sedangkan kalau ikut asal qadiyah syartiyah ni ialah dia mesti rabti, ada kaitan. Bila infisal, macam mana boleh ada kaitan pula? Okey, kita lihat di sini, ya. Sumiyat syartiyatan, dinamakan qadiyah tersebut qadiyah syartiyah kerana istilahiyah, kerana dari sudut pengistilahannya, ya. Pengistilahannya diambil dari aspek hubungan ataupun kaitan yang berlaku di antara dua juzuknya, iaitu muqaddam dan tali. Hubungan dari bentuk bil'inad, secara berlawanan. Walaupun berlawanan, tapi tetap dinamakan hubungan. Oleh sebab tu nama dia syartiyah. Ada kaitan. Wujudnya muqaddam, kalau tak ada tali, tidak sempurna qadiyah tersebut. Itu hubungan dia. Oleh sebab tu, bila ada muqaddam, mesti ada tali. Itu dinamakan kait, rabti, al-waqi'. Walaupun perkataan itu adalah perkataan yang, kalau dari sudut maknanya, tidak ada kaitan langsung, tidak ada tasahub pun, ya. Kemudian, kenapa dinamakan munfasilah? Liwujudi adatil infisal, kerana terdapatnya dalam ayat tersebut adatul infisal, huruf-huruf ataupun petanda-petanda yang menunjukkan infisal, terpisahnya, ya, tidak ada hubungan, tidak tasahub, tidak berdampingan, ya. Iaitu apa? Imma ataupun au, ya. Boleh tambah perkataan au. Au itu menunjukkan infisal. Kemudian dinamakan salibah, munfasilah. Sedangkan dia menafikan perlawanan. Menafikan perlawanan maksudnya berhubunglah. Kenapa nama dia dinamakan salibah juga? Dinamakan salibah pada qadiyah munfasilah. Kerana tashbihan lil mujibah, kerana nak menyamakan dengan mujibah. Oleh kerana munfasilah pun digunakan, ada munfasilah mujibah. Oleh demikian, pada salibah juga ada munfasilah. Itu saja, ya, mudah saja. Jadi ketiga-tiga sebab penamaan ini perlu diberikan perhatian dan dihafal apakah sebabnya.
Dan insya-Allah kita akan buat satu perkongsian yang khusus berkaitan dengan sur, sur yang tidak dibahaskan di sini, tapi sebenarnya dia ada kaitan dalam pembahasan ini. Cuma oleh kerana pembahasannya panjang, saya buat satu perkongsian khusus berkaitan dengan sur, insya-Allah pada perkongsian yang akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian seperti mana saya sebutkan tadi, berkaitan dengan sur. Dalam qadiyah ni, sur adalah merupakan tajuk yang penting kerana dia ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang selepas ini. Tajuk tanakun, akas, kemahiran berkaitan dengan mengenal pasti sur amat penting untuk mendapat kemahiran dalam mengaplikasi formula tanakun dan juga akas. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.